Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi insyaallah pagi ini kita baca dari surah Al-Kahfi, bermula dari ayat 23 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا. له غيب السماوات والأرض. أبصر به وأسمع. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد
منهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur kita pada ayat yang ke-23 dari surah Al-Kahfi. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita baca ni, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Dan janganlah kamu berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan illa bahawa aku akan melakukan yang demikian itu ghadan. Ghadan ni esok ataupun nanti. Boleh disebut ghadan tu esok ataupun kemudian. Jadi Allah Ta'ala kata, jangan kamu berkata kamu akan buat sesuatu pada esok hari ataupun pada masa hadapan illa ayyasha Allah, kecuali hendaklah dengan berkata insya Allah. Hendaklah dengan berkata insya Allah. Ayat ni sebenarnya teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita baca di awal tadabbur kita surah ni, di mana apabila orang Quraisy tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi, Nabi kata besok aku akan bagi jawapan, tanpa Nabi sebut insya-Allah. Lalu wahyu tertangguh selama 15 hari. Jadi sebagai teguran dan juga kepada kita semua bahawa adab kita dengan Allah, bahawa dialah yang maha mengetahui dan bahawa dialah yang berkuasa di atas segala sesuatu. Apa sahaja yang kita berazam
untuk lakukan, maka kita kena kaitkan dia dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada dalam semua perkara kehidupan kita. Kita nak pergi mana-mana besok, kita kata insya-Allah. Kita nak buat apa-apa lusa, kita kata insya-Allah. Orang datang jemput kita, kita kata insya-Allah. Ini sebenarnya mengandungi nilai akidah. Kalau difahami menurut kacamata agama yang benar. Tetapi sebahagian daripada masyarakat, kalimah insya-Allah ni dah jadi sesuatu alasan. Bukan lagi kaitannya dengan akidah. Awak boleh pergi tak? Insya-Allah. Insya-Allah tu insya-Allah boleh ke insya-Allah tak boleh tu? Kan? Bila dia kata insya-Allah, dalam hati dia nak jawab tak boleh. Tapi dia kata insya-Allah sebagai alasan dia nak kata nak tolak payah dia kata. Sebenarnya kalau dia kata macam tu, dia tidak merasakan kemanisannya tauhid. Kalaupun dia rasa dia tak boleh pergi, bila dia kata insya-Allah saya cuba, maka dia meletakkan usaha dia tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua kita hantar daripada kecil anak kita ni kita kata esok insya-Allah besar-besar esok ni dia jadi cikgu lah insya-Allah. Walaupun 10 tahun lagi, walaupun 20 tahun lagi, masih lagi kita kena kata insya-Allah. Kenapa? Kerana di dalamnya mengandungi nilai meletakkan segala usaha yang kita rancang pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sebelum berlaku kita kata insya-Allah. Selepas berlaku kita kata Masya Allah. Belum berlaku kita kata insya-Allah. Lepas berlaku kita kata qaddarallahu ma syaa fa'al. Ataupun kita kata Masya Allah. Benda ni telah berlaku sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Jadi seorang yang bertauhid, akidah dia, keimanan dia kuat, bahawa, dan ini ahli sunnah. Kita ahli sunnah ni, kita duduk pertengahan. Kita ada dua kumpulan yang melampau dalam soal takdir. Kumpulan yang pertama disebut sebagai Jabariyah. Jabariyah daripada perkataan Jabar. Jabar ni paksa. Maknanya kita buat dalam dunia ni semuanya kerana keterpaksaan. Takdir menentukan segala-galanya dan kita tak ada kehendak sikit pun dalam melakukan kehidupan kita. Berarti waktu kita nak makan, bukan sebab kita lapar, bukan sebab kita dah. Tiba-tiba tangan ni diangkat, masuk. Kita tak nak makan. Kita adalah orang yang dipaksa untuk mengikuti takdir. Seperti bulu yang diterbangkan angin dalam bahasa kitab kuning ni. Seperti bulu ditiup ke kanan, ditiup ke kiri. Dia tak ada apa-apa. Dia hanya berlalu, dia panggil ikut flow je. Takdir begini, hidup dia tu betul-betul ikut takdir. Dan semua yang berlaku, tak ada kehendak manusia sedikit pun. Orang gini, kalau kita jumpa, bagi penampas dah. Apa mu tampar aku? Tahulah, aku pun tak berkehendak nak tampar. Tangan ni tiba-tiba je. Jadi nescaya orang tu tak akan terimalah. Kumpulan yang kedua, pelampau yang kedua, dia panggil Qadariyah. Qadariyah ni apa pula? Mereka menolak takdir dan mengatakan kitalah yang menentukan segala-galanya. Tak ada kaitannya dengan takdir. Mereka ni, bahasa Qadariyah adalah mereka mencipta takdir sendiri. Dalam bahasa orang putih, we choose our fate. Kita yang tentukan. Kalau kita rajin, kita berjaya. Kalau kita tak rajin, tak berjaya. Tak ada urusan dengan takdir. Semuanya kita. Yang ni melampau juga. Seolah-olah dia yang menentukan baik buruk dan level dia jadi macam Tuhan dah pula. Dan tak ada kaitan dengan Tuhan. Ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan Al-Quran dan hadis, kita faham pertengahan.
Allah Ta'ala sebut wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka dalam ayat ni Allah mengisbatkan kepada kita dua bentuk kehendak. Yang pertama kehendak bagi hamba, dan yang kedua kehendak bagi Allah. Kita ada kehendak bagi hamba dan kehendak bagi Allah. Maknanya bila kita buat sesuatu, memang kita ada kehendak nak buat sesuatu. Melainkan kehendak kita tu terlaksana ataupun tidak bergantung pula kepada kehendak Allah. Jadi keluarlah ungkapan kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Pasal apa? Usaha tu di pihak kita. Kalau kita ni nak kahwin ataupun nak ada anak, tapi tak kahwin, tak ada keinginan untuk berkahwin, tak ada keinginan, macam mana nak dapat anak? Rezeki pun lagu tu juga, nak dapat rezeki mesti ada usaha, keinginan untuk cari rezeki, keinginan untuk berusaha, barulah nanti Allah Ta'ala kalau izin dapatlah rezeki kepada kita. Jadi masyiah pada sisi kita ada dua. Kita berkehendak, tetapi kehendak kita bergantung kepada kehendak Allah. Di pertengahan, tidak melampau dalam menolak takdir dan tidak juga melampau dalam menolak usaha manusia. Pertengahan. Sebab itu apa saja yang kita buat berdasarkan keimanan kita kepada qada dan qadar, dan berdasarkan keimanan kita bahawa Allah memberikan kepada kita jalan, lalu kita kata apa? Setiap perkara yang kita buat, kita katalah insya-Allah. Dan setiap perkara yang dah berlaku kepada kita, kita kata qaddarallahu ma syaa fa'al ataupun ma syaa Allah. Benda ni berlaku di atas kehendak Allah, ma syaa Allah. Baik. Dan perkara ni pernah berlaku juga bukan sekadar pada Nabi SAW. Disebut urusan ini telah pun Allah Ta'ala tegaskan sampai kepada Rasul-Rasul yang terdahulu, di mana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Siapa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ya, seorang raja yang hebat, yang memiliki kekuasaan di atas sekalian alam. Dan dia ni memiliki ramai isteri. Ramai isteri dia. Dan dia kata, la atufanna al-laila ala 70 imra'atan wa fi riwayah 90 imra'atan wa fi riwayah 100 imra'atin talidu kullu imra'atin minhunna ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Kata Nabi Sulaiman, aku pada malam ini akan tidur dengan, satu riwayat kata 70 orang isteri. Ada riwayat kata 90 orang. Ada kata 100 orang. Ramai. Sehingga dia kata apa? Dan aku harapkan setiap daripada mereka melahirkan anak yang dapat berjuang pada jalan Allah. Dia Nabi, ada kekuasaan, ramai isteri dia, itu kita tak tikai. Pasal apa? Sebab itu Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, dan zaman dia tu dibenarkan begitu. Yang kita punya kaitan dengan bab, bila dia kata dia nak anak, sebab dia memang kahwin, dia nak anak lah.
Tujuan dia supaya anak-anak dia membesar menjadi pejuang-pejuang pada jalan Allah. Dia kata macam tu. Malam ni dia nak tidur dengan 100 orang isteri untuk dapat anak dan menjadi pejuang pada jalan Allah. Dikatakan dalam riwayat, malaikat berkata, "Qul insya-Allah." Katalah insya-Allah. Nabi Sulaiman tak kata. Fatafa bihinna, lalu dia pun pergi tidur dengan isteri-isterinya. Falam talid minhunna, seorang pun daripadanya tak mengandung, kecuali seorang wanita itu pun melahirkan anak yang kurang sempurna. Okey. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi law qala insyaallah lam yahnath wa kana darakan lihajatihi." Kalaulah dia kata itu insya-Allah, nescaya Allah tunaikan hajat-hajatnya. Jadi besarnya peranan insya-Allah. Dalam kehidupan kita ni, insya-Allah ni bukan cerita main-main. Nabi Sulaiman pun Allah uji, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah uji, apatah lagi kita. Jadi apa saja yang kita nak buat besok, katalah insya-Allah. Walaupun sekecil-kecil benda. Kita nak buat jamuan minggu depan. Contoh, kita kata, minggu depan kita buat sekali lagi, insya-Allah. Kena kata insya-Allah. Kita tak tahu apa nak berlaku. Ataupun esok kita kata, esok kita contoh kita pergi pasar pagi ke, kita nak pergi mana ke. Dan malam ni kita kata, malam ni saya balik Kelantan, insya-Allah. Kena kata insya-Allah. Pasal apa? Sebab kita nak kaitkan apa saja tindakan kita dengan kehendak Allah. Dan kita mengakui bahawa saat kita buat sesuatu, kita lemah. Tidak akan berlaku sesuatu dalam kehidupan kita, walau sekecil-kecil perkara, melainkan dengan kehendak Allah. Kita berusaha dengan kehendak yang ada pada kita. Kita nak makan, kita nak minum, kita nak bekerja, kita nak bermusafir, kita nak berkahwin, kita nak apa lagi? Semua perkara, nak belajar, nak pergi luar negeri, nak pergi umrah, nak pergi mana-mana pun. Kita plan, kita nak pergi umrah ni nanti bulan 2, insya-Allah. Kena kata insya-Allah. Sekecil-kecil benda. Kerana apa? Dalamnya terkandung akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sambungan lagi. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang dari ini. Qila ma'nahu, apabila kamu lupa kepada istithna, fastathni inda dhikrika lahu. Qalahu Abul Hasan wal Hasanul Basri. Jadi wadhkur rabbaka idza nasita, ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa. Maksudnya apa? Al-Hasanul Basri dalam memahami ayat ini, ingatlah kepada istithna tadi. Maknanya kata insya-Allah tu, kalau kita terlupa waktu kita sebut tadi, kemudian kita pergi jalan-jalan, tadi aku lupa nak kata insya-Allah. Maka boleh masa tu dia kata insya-Allah seperti mana orang lupa baca bismillah di awal makan, dia kata bismillahi awwalahu wa akhirahu. Tengah-tengah makan tak dilupa, tu baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dia pun kata esok nak buat, nanti kita pergilah esok. Dan esoknya janji. Dia pergi,
Tadi ada sebut dah insya-Allah. Rasa macam tak ada sebut lah. Dia pun kata insya-Allah. Al-Hasan Al-Basri berkata ayat ni, wadhkur rabbaka idza nasita. Kalau kamu lupa, ingatlah kepada Tuhan. Maknanya di saat kamu teringat, kamu belum sebut insya-Allah, sebutlah waktu kamu teringat. Sebut pagi tadi, duduk sayang-sayang sedar. Waktu janji pula jumpa, tengah hari pula teringat. Pagi tadi aku sebut ke tak macam insya-Allah. Berjumpa member kat Zuhur pula. Tadi kita janji aku dah sebut dah insya-Allah. Tahu aku pun tak dengar. Tak apalah, kita sekali lagi lah. Insya-Allah kita pergi esok. Mana kita ulang sebut. Pasal apa? Kita nak kaitkan semua kita yang buat ni dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki yang bersumpah, qala lahu an yastathni walau ila an yastathniya walau ila sanah. Hendaklah dia kata insya-Allah. Ayat ni untuk sebut esok kan. Ibnu Abbas kata hendaklah dia berkata insya-Allah walaupun kehendak dia tu setahun lagi dia nak buat. Yang kita kata tadi, walaupun lebih daripada tu kita kata insya-Allah. Benda tu jauh lagi ni, tak tahu mana lagi ni kita dah. Tapi kalau kita kata ada perancangan untuk buat tu, insya-Allah. Kita buat masjid contoh. Malam kita duk cerita. Dulu surau nak boleh jadi masjid ni makan tahun, 10 tahun. Mungkin. Tapi waktu kita letak asas tu, buat air pemikiran baru. Kita besarlah surau kita ni biar jadi masjid. Insya-Allah. Jadi bila kita kata insya-Allah, walaupun benda tu makan tahun, mudah-mudahan Allah bantu gerak kerja kita. Kenapa? Sebab kita letak keperancangan kita tu seolah-olah kita letak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita, kalau kita buat sesuatu, kita letak ada penaung kan. Buat projek-projek, dia ada penasihat projek lah, penaung lah, organisasi nak kena ada payung dia. Bila kita kata insya-Allah, mana segala kerja kita yang menaungi kita, membimbing, membantu, menjayakan dia adalah Allah yang Maha Agung. Baik. Wa ma'na qaulu Ibnu Abbas annahu yastathni walau ba'da sanah. Dan kata di dalam tafsir yang lain, dia kata kalau lupa walaupun sampai setahun. Contohnya dulu dia berjumpa, setahun kemudian baru dia teringat, aku hari tu bincang dah benda ni. Tapi boleh jadi tak sebut insya-Allah masa tu kali. Tapi kita kata sekali lagi, ya Allah, aku nak buat ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bantu. Walaupun lepas tahun dia teringat, kata Ibnu Abbas, nak buat projek setahun lagi pun kita kata insya-Allah. Kalau kita lupa setahun pun masih lagi kita kata insya-Allah. Ai idza nasiya an yaqula fi halfihi aw fi kalamihi insya-Allah wa dzakara walau ba'da sanah fas-sunnatu lahu an yaqulu dzalik liyakuna atiyan bi sunnatil istithna hatta walau kana ba'dal hanas. Qalahu Ibnu Jarir. Wa nassa dzalika la an yakuna rafi'an li hansil yamin wa musqitan lil kaffarah. Wa hadha alladhi qala Ibnu Jarir rahimahullah wa huwa as-sahih. Wa huwa al-alyaq bihamli kalam Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan kalau orang kata dalam satu sumpahnya, dia kata sesuatu dan dia bersumpah dengannya, maka dia juga sebut insya-Allah untuk mengangkat kafarah. Macam orang kita kata dia niat nak pergi umrah kan, dia nak kata dia niat fa in habasani habisun fa mahilli min haitsu habastani, itu
termasuk dalam letak syarat kalau dia nak niat umrah, dia kata sekiranya aku tak mampu untuk menunaikan, melaksanakannya, maka aku bertahallul pada apa tempat yang aku tak boleh pergi itu juga sebahagian daripada maksud perkataan insya-Allah. Bahawa kita nak buat sesuatu kita tak tahu depan ni boleh buat ke tak boleh buat, lalu kita kata insya-Allah. Kalau orang tu bersumpah lalu dia kata begitu, maka dia terlepas daripada kafarah kalau dia tak mampu nak buat. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan katakanlah, katakanlah apa? Asa rabbi an yahdiyani rabbi, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih terang daripada ini. Baik, itu satu bab berkaitan dengan apa yang kita nak buat. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan mereka telah tinggal tidur di dalam gua mereka selama 300 tahun dengan kiraan ahli kitab, dan 9 lagi dengan kiraan kamu. 309 tahun. Kenapa dia kata wazdadu tis'a? Okey, walabithu fi kahfin 300 sinin. Okey, 300 tahun, wazdadu, dan tambahkan lagi 9 tahun. Kenapa tak kata terus 309 tahun? Kata 300 tahun dan tambah lagi 9. Ada tak orang panggil makna yang tersembunyi dalam ayat tersebut? Allah Ta'ala tak kata mereka duduk dalam tu 309 tahun. Tahu, Allah Ta'ala kata mereka tinggal dalam gua 300 tahun dan tambahkan lagi 9. Ada beza? Jawapan dia ada. Kerana dalam tafsir disebut mereka duduk 300 tahun mengikut kiraan 300 tahun mengikut kiraan ahli kitab, iaitu kiraan bulan kalender Masihi. Wazdadu tis'a, tambah lagi 9 tahun kalau ikut kalender kamu. Jadi 309 tahun mengikut kalender bulan Qamariyah dan 300 tahun mengikut kalender Syamsiyah, iaitu kalender matahari. Ajaib tak? Satu lafaz kalimah wazdadu, tambahkan lagi 9. Kerana ada perkataan tambah tu, maka dibahaskan sampai mereka kata 309 tahun mengikut kalender kita, 300 tahun mengikut kalender mereka. Sebab tu dalam tafsir Pimpinan Rahman siapa baca tafsir Pimpinan Rahman? Dalam tafsir itu disebut apa? Terjemahan. Dalam tu tak apalah, tu memang tafsir Ibnu Katsir. Saya nak tahu terjemahan Quran, terjemahan biasa. Apa dia kata? Ada tak dia sebut ikut kalender matahari dan ikut kalender tu? Tak sebut. Tak ada. Dia sebut mereka tinggal 300 dan 309 tahun macam tu je. Dengan kiraan kamu tambah lagi 9, gitu. Aja baca penuh, aja baca penuh.
Dan mereka telah tidur di dalam gua mereka selama 300 tahun dengan kiraan ahli kitab, dan 9 tahun, 9 lagi dengan kiraan kamu. Itu sama dengan saya punya. Itu tafsir pimpinan Rahman ke? Ke yang ana bagi tu, Madinah punya. Alhamdulillah. Yang tu jelas. Kiraan ahli kitab dan tambah lagi 9 ikut kiraan kamu. Dalam Quran tu tak ada. Cuba Kak Azhar baca. Baca teksnya, terjemahan. Dan ditambah 9 tahun. Tak ada pendetilan di situ. Kalau dalam tafsir ditambah tu maknanya bukan tambah kalender 300 jadi 9 tu umum dah. Tak. Kalau ikut kalender Masihi 300 tahun. Kalau kalender Hijri, bahasa mudah kalender bulan ni kalender Hijri. Jadi tambah lagi 9. Sebab tu umur kita ni, kita ada 2 umur. Umur ikut tarikh lahir Masihi sekian. Kalau ikut tarikh Hijri, kita nak tambah lagi. Jadi kita ni tua lah, tua. Kita Islam ikut kalender Hijri, patutnya Hijri. Tapi kita tak tahu berapa tahun umur Hijri lah ni. Kalau setakat 50 tahun tu tak gerak sangat kan, baru tambah bulan barulah. Ni 300 tahun tambah 9. Maknanya dalam setiap 100 tahun 3 tahun. Setiap 100 tahun 3 tahun lah. Kalau 50 tahun tambah setahun setengah. Kalau ikut kiraan logik dah. Kalau orang tu 50 tahun kalender Masihi, mana dia 51 tahun sebenarnya Hijri. Wallahu a'lam lah. Okey. Wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Dan tambahkan lagi 9 tahun. Al-zahir al-ayah innama huwa ikhbarun min Allah la hikayatun anhum. Hadha ikhtiyar Ibnu Jarir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut ni, qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lebih tahu dengan tempoh yang mereka tidur. Lahu ghaibus samawati wal ard. Bagi Allah, milik Allah yang pengetahuan, milik Allah lah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit dan bumi. Absir bihi wa asmi'. Maka terang sungguh penglihatannya terhadap segala-galanya, dan tiada absir bihi wa asmi'. Terang sungguh penglihatannya dengan sesuatu yang ada di langit, terhadap segala-galanya, wa asmi', dan juga pendengarannya. Ma lahum min dunihi min waliyyin. Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadanya, dan dia tidak menjadikan sesiapa pun masuk campur dalam hukumnya. Dia tidak menjadikan sesiapa pun boleh masuk campur dalam hukumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ni tentang apa sahaja yang berlaku di alam ghaib berada dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dialah paling melihat segala yang wujud, dan dialah paling mendengar segala yang terucap. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mendengar segala sesuatu. Jadi Allah Taala nak sebut kepada orang-orang yang mendakwa dia tahu ilmu ghaib, bagi Yahudi dia nak uji Nabi. Sebenarnya katakanlah kepada mereka, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu segala-galanya.
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pada kita sifat tunduk kepada ilmu dan juga pengetahuan Allah, dan meletakkan segala usaha kita kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berbalik kepada isu ini juga, inilah yang kita kena kata di saat kita berdepan dengan ujian akhir zaman. Macam kita duk kata tentang Palestin, tentang Yahudi, kita katakan apa saja yang berlaku berada dalam ilmu Allah. Semua saja. Dan bila kita nak kata kepada saudara-saudara kita, semoga Allah menangkan mereka, kita katalah mudah-mudahan mereka menang, insya-Allah, waktu yang terdekat. Kena kata insya-Allah. Dan kalau dia tak berlaku lagi, tidaklah dia mengurangkan sedikit pun keyakinan kita bahawa yang berlaku tersebut memang dengan kehendak Allah. Kita tak kurang sikit pun. Walaupun kita kata Islam tak menang, ya, memang Allah berkehendak begitu. Kita tak kata kenapa Allah belum lagi, kehendak Allah belum lagi berlaku. Kita tak kata gitu. Tak, yang sedang berlaku tu memang dah kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Sebab iradatullah, kita kena tahu gini, dalam akidah kehendak bagi Allah ni ada dua. Satu iradah kauniyah, yang kedua iradah syar'iyah. Siapa pernah dengar? Iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Kita sebut syar'iyah dulu. Iradah syar'iyah ialah kehendak Allah dalam syariat. Allah berkehendak kepada kita supaya Allah nak kita zakat, bayar, solat dan sebagainya. Dari sudut syariat, itu kehendak Allah. Dan kehendak Allah dari sudut syarak juga, kemenangan akan menjadi milik umat Islam. Itu kehendak Allah dan janji Allah begitu. Wal aqibatu lil muttaqin. Orang beriman Allah akan jaga. Itu kehendak Allah dari sudut syar'iyah. Allah akan melindungi orang-orang yang beriman. Dari sudut syarak, bila Allah Ta'ala kata begitu, kita yakin memang Allah Ta'ala akan buat sebagaimana yang dia kehendaki. Tapi kita nak tengok, tak berlaku lagi. Sehingga orang kata, bila lah Allah Ta'ala nak tolong? Kita jangan lupa, Allah ada lagi satu kehendak, dipanggil iradah kauniyah. Kehendak Allah dari sudut kejadian. Seperti contoh, Allah melarang kita makan babi. Tapi kenapa Allah ciptakan babi? Kenapa? Adalah hikmah tu. Kita tak kata babi tu dia tiba-tiba berlaku secara tiba-tiba. Allah Ta'ala nak cipta benda lain, jadi babi. Tak boleh. Memang kita kena kata kehendak Allah mencipta dia. Hari ni kita tengok Islam belum lagi berjaya. Kita tak kata kehendak Allah belum lagi berlaku. Tak. Saat ni, kalau ke Islam masa ni menunggu saat untuk menang, masih lagi hari ni berlaku dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun yang berlaku. Hari ni Israel hidup menang, duduk sengih ke apa? Kita tak sengih lah dulu. Masa ni Allah bagi kamu menang dulu. Kita nak kata gitu. Pasal apa? Keyakinan kita, Allah dia lahu ghaibus samawati wal ardh. Semua yang ada ni dalam ilmu pengetahuan Allah. Sebab tu kadang-kadang dalam bab doa kan, bila kita buntu nak berdoa, tak payah sebut pun, tak apa kita nak. Ya Allah, Engkau lebih tahu apa yang aku perlu. Kita kata gitu. Nabi Yunus dalam perut ikan Nun, kita ulang banyak kali dah. Dia duk sebut dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada tak dalam lafaz doa dia tu minta keluar daripada perut ikan? Tak ada. Dia hanya kata, ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dah buat salah. Bahasa mudah lah tu, aku termasuk orang yang zalim tu di sini, aku telah buat salah. Ya Allah, Engkau lah Maha Agung, Maha Suci Engkau, ya Allah, aku dah buat salah. Dia kata gitu ya, dalam perut ikan tu duduk menyesali perbuatan dia, dalam masa yang sama dia puji Allah Subhanahu Wa Taala.
Akhir sekali Allah Ta'ala keluarkan dia daripada ikan. Pasal apa? Allah tahu kebaikan apa yang dia nak bagi. Dalam doa hari Arafah, sebaik-baik doa hari Arafah ucap apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama juga, maknanya kita puji Allah sebanyak-banyak. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam urusan kehidupan kita, bila kita berazam sesuatu, kita kena kata insya-Allah. Tak berlaku apa yang kita harapkan, ni kita masih baik sangka dengan Allah bahawa Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Apa yang berlaku sebagaimana yang kita kehendaki, katalah alhamdulillah. Apa yang berlaku tidak sebagaimana yang kita kehendaki, katalah masya-Allah atau qaddarallahu ma syaa fa'al. Semua daripada azam tercapai, belum tercapai, nanti akan tercapai, lama lagi nak tercapai. Semuanya bagi kita beriman, kita kata ia berada dalam kehendak dan kekuasaan Allah. Jadi kita ni setiap hari, sebab tu kita kata ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata. Janganlah engkau serahkan urusanku pada diriku walau sekelip mata. Kita pergi ziarah orang sakit, Allah lamanya dia sakit. Setiap kali kita pergi, kita baca ruqyah. Setiap kali kita pergi, kita baca ruqyah. Tapi belum juga sembuh. Kita kata apa? Belum. Bukan ruqyah tu tak berjaya dah. Ruqyah pasti berjaya. Cuma kesembuhan yang Allah Ta'ala belum bagi, kerana Allah berkehendak sesuatu yang mungkin kita tak tahu. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Yang kata, tahulah dah baca ruqyah banyak kali, dah pergi jumpa ustaz tu, ustaz ni, tak jadi juga dia. Lah, orang beriman tak akan kata macam tu. Orang beriman, dalam hati dia, keyakinan dia terhadap takdir dan kekuasaan Allah tinggi. Belum lagi berlaku, bukan masalah takdir, masalah kita yang belum memahami, mungkin kita belum layak lagi menerimanya, atau Allah nak ganti dengan yang lebih baik daripada yang kita minta. Tapi keyakinan kita kepada takdir 100%. Okay? Bagaimana saya sebut sekali lagi, sebelum kita berazam nak buat, belum lagi berlaku, sudah berlaku, akan berlaku, lambat lagi nak berlaku, semuanya ada zikir yang Nabi ajar kepada kita. Bermula daripada insya-Allah, alhamdulillah, masya-Allah, qaddarallah. Semua tu ada kaitan dengan keimanan kita dengan takdir. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung pada ayat yang ke-27 pada pertemuan kita yang akan datang. Yang akan datang tu kena insya-Allah. InsyaAllah, tapi hari Isnin tu tak ada lah insya-Allah. Hari Isnin, mungkin hari Selasa atau hari Rabu. Maklum pasal insya-Allah. Sebabnya balik kampung lama sikit cuti. Insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.